Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Pilihan raya bukan tempat tentukan akidah pengundi. PRK Sungai Bakap. Pilihan raya bukan tempat menentukan akidah pengundi, sebaliknya harus menjadi medan untuk parti politik menerangkan rancangan dan agenda yang diatur buat rakyat sekiranya memenangi kerusi terbabit. Sehubungan itu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata jika ada pihak bertindak mengaitkan pilihan raya dengan akidah, mereka tidak sepatutnya disokong dalam mana-mana kampanye. Kampanye pilihan raya bermaksud kedua-dua pihak yang berlawan bercerita, berkongsi tentang dasar, rancangan, agenda mereka apabila mendapat kuasa memerintah dan bagaimana usaha untuk menolong rakyat. Pilihan raya bukan tempat untuk kita katakan bahwa pilih kami maka hang orang Islam, dan jika tidak pilih kami, hang bukan saudara kami lagi. Lebih kurang macam itu, dan itu tidak boleh. Ini bukan urusan menentukan akidah pemilih, tetapi adalah soal untuk menguruskan negara, katanya. Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada program ceramah perpaduan yang julung kali diadakan Sempena PRK Sungai Bakap di Taman Widuri, Sungai Jawi Nibong, Tebal malam tadi. Turut hadir Presiden Amanah Muhammad Sabu, Pengarah Strategik Amanah Zulkifli Ahmad, Ahli Majelis Tertinggi UMNO Zamri Abdul Qadir, dan calon PH Johari Arifin. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri turut berkata dalam PRK kali ini, masyarakat di Sungai Bakap bertuah karena ditawarkan seorang calon yang mempunyai kelulusan mengaji atau akademik yang cemerlang. Nak jadi pemimpin negeri kena ada sifat kepimpinan yang kuat dan amanah. Jadi sebaiknya angkat beliau, Johari, untuk jadi wakil rakyat di sini, Sungai Bakap. Insya Allah banyak kelebihan atau orang Sungai Bakap memilih calon kerajaan perpaduan karena di peringkat kerajaan negeri ramai exco boleh bantu pelbagai urusan, begitu juga di peringkat persekutuan, katanya. Sementara itu Muhammad meminta agar rakan-rakan lama dari BN menyokong Johari untuk memastikan kemenangan berpihak kepada mereka. Saya dulu bersama BN kerja kuat. Kalau semua undi calon kita dalam kerajaan perpaduan, kita yakin boleh menang walaupun terdapat banyak isu perkauman dimainkan oleh pihak lawan, katanya. PRK Dun Sungai Bakap pada 6 Julai ini menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Johari dengan Abidin Ismail PN. PRK itu diadakan susulan kematian penyandangnya Nur Zamri Latif pada 24 Mei lepas akibat keradangan dalam perut. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wah, akhirnya PAS sudah berkomitmen untuk berjuang bersama-sama PH menerajui negara. Mereka akhirnya telah menyokong PH. Betulkah? PRK Sungai Bakap. Seorang pemimpin kanan PAS malam tadi memberi penegasan bahwa parti itu sama sekali tidak merancang untuk menyertai kerajaan perpaduan yang dikuasai PH BN. Tak betul rupanya. Timbalan presidennya, Tuan Ibrahim Tuan Man, berkata tidak ada sebab untuk mereka mendukung kerajaan pemimpinan Anwar Ibrahim seperti yang dilakukan UMNO. Hari ini sedang viral berita kononnya PAS sedang berunding untuk menyertai kerajaan perpaduan. Bodah. Saya nak buat kenyataan penegasan. PAS tidak akan menyertai kerajaan PHBN.
tidak ada sebarang perundingan, tidak ada sebarang perbincangan, sama ada mesyuarat, dalaman parti atau bersama dengan PN. Katanya ketika menyampaikan berceramah pada program perdana Sempena PRK Dun Sungai Bakap di Simpang 4 seberang Perai Selatan malam tadi. Ahli Parlemen Kubang Krian itu berkata demikian sebagai mengulas laporan yang memetik kenyataan juru cakap kerajaan merangkap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berhubung perkara itu semalam. Bagaimanapun, menurut laporan Malaysia kini, Fahmi tidak mengesahkan maupun menafikan kabar angin yang PAS akan menyertai gabungan kerajaan persekutuan. Menjawab soalan pemberita berkenaan kabar angin itu, Fahmi berkata ada banyak perbincangan antara kerajaan dan pembangkang, terutama membabitkan kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, dia tidak menjelaskan secara khusus jika kerajaan dan PAS akan membincangkan tentang perkara itu. Soal perbincangan memang banyak berbincang. Kita lihat perbincangan antara Menteri Besar PAS, contohnya dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, serta perbincangan di kalangan ahli parlimen dengan Perdana Menteri, katanya. Tuan Ibrahim berkata PAS akan berpegang janji yang diberikan kepada rakyat sebelum ini, yaitu tidak akan mendukung Anwar dan DAP sehingga pilihan raya umum akan datang. Tiada sebab kami nak dukung macam UMNO. Waktu kempen pada rakyat, war-warkan no DAP, no Anwar, wallahi, wabilahi, bersumpah. Selepas pilihan raya, apa yang berlaku? Dia jilat, langgar balik sumpah dia. Masa kempen, PH serang UMNO, macam-macam serangan dibuatnya, rakyat percaya UMNO takkan sokong Anwar dan DAP. Tiba-tiba selepas pilihan raya, dia langgar keputusan parti dia. Sebaliknya, PAS berjanji dengan rakyat, no Anwar, no DAP. Kita akan pegang janji sehingga pilihan raya akan datang, tegasnya. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kau ingat kau polis, kami takut. Himpunan anti Anwar diteruskan. Penganjur tak gentar siasatan polis. Protes rakyat lawan Anwar yang dirancang pada 29 Jun di hadapan kediaman rasmi Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Kompleks Sri Perdana akan diteruskan, kata penganjur. Juru cakap Pergerakan Demi Negara, Aidil Yunus, berkata mereka tetap tidak terpengaruh dengan ugutan daripada kerajaan melalui siasatan terhadapnya dan dua ahli jawatan kuasa penganjur, yaitu penyanyi veteran Dayangku Intan dan pengaruh Siti Zulaika Olivia. Selaku Perdana Menteri, Anwar cakap kalau dah setahun minyak tak turun, kita turun ke jalan. Kalau Anwar dah cabar, kita turun ke jalan, jadi dah tiba masa. Kita dah bagi 18 bulan dan lebih setahun. Sudah tiba masa kita turun ke jalanan dan perjuangkan hak kita, hak rakyat, kata Aidil yang dikenali sebagai YB Viral di media sosial berkata. Ini selepas Ketua PKR Putrajaya Fitri Aziz memfailkan laporan polis pada Kamis 20 Jun terhadap penganjur selepas pengumuman demonstrasi dibuat. Fitri dilaporkan berkata perhimpunan itu secara tidak langsung mengancam keselamatan negara, melabelkannya sebagai cobaan menghasut orang ramai untuk menggulingkan kerajaan dan mensabotaj rancangan pemulihan ekonomi negara. Sementara itu, Aidil berkata perhimpunan itu mempunyai 8 tuntutan yang mesti ditunaikan oleh pentadbiran Anwar. Antaranya ialah mengurangkan harga diesel, membenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang disasarkan,
memastikan sistem penjagaan kesehatan terjaga, menangani kenaikan kos sara hidup dan memberi peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen. Sebab perhimpunan lebih besar daripada kami, ia bukan tentang kami. Seorang perlu bersuara terhadap kerajaan. Mungkin jika ahli parlimen pembangkang tidak boleh melakukannya, maka serahkan kepada kami. Kami tiada masalah. Kami akan melakukannya. Kami tidak mempunyai sebarang kepentingan politik, kata anggota Pak UMNO itu. Sambil menegaskan perhimpunan itu tidak mempunyai sokongan politik, Aidil mengalu-alukan orang ramai dan ahli parti politik untuk mengambil bagian dalam protes itu. Kami ada aktivis seperti Ketua Penerangan Pejuang, Rafiq Rashid Ali, dan beberapa lagi untuk menyertai kami. Saya telah diberitahu bahwa PKR Melaka dan beberapa rekan lama Anwar juga akan datang. Ada di antara mereka akan berucap di perhimpunan itu untuk mengingatkan dia, Anwar, tentang janji-janji yang dia sudah buat sebelum ini, tambahan Aidil. Nah, apa kata pendengar semua? Adakah kamu akan join perhimpunan ini? Siapa-siapa yang ingin join perhimpunan ini, beritahu di ruangan komen di bawah supaya kita boleh atur dulu tempat perjumpaan sebelum ke perhimpunan. Kita makan roti canai dulu baru bergerak ke perhimpunan ini. Apa kata? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kata-kata PH kini menghantui mereka sendiri. Kuala Lumpur, kadang-kadang bukan rakyat nak kutuk Pakatan Harapan PH. Sebaliknya, bayang PH yang mengutuk mereka secara kau-kau sekarang, kata pemerhati politik yang menggunakan akun Facebook ulasan Attack China. Ya kerana, katanya, yang kata daya saing jatuh salah Perdana Menteri, itu PH. Yang kata semua tender kena buka pun, PH. Yang kata harga petrol naik zalim itu, PH. Yang kata kadar cukai naik zalim itu, PH juga. Yang kata pelabur asing jual negara itu, PH. Yang kata kos kehidupan naik kerajaan tak guna itu, PH, katanya. Malah yang kata elektrik naik bebankan rakyat itu, PH. Juga yang kata hutang negara bankrupt negara itu, PH. Yang kata UMNO adalah penyamun, juga PH, katanya. Tambahnya lagi, yang kata MCA mengkhianati Cina, tak iktiraf sijil pemeriksaan bersama Sekolah Menengah Persendirian Cina UEC itu PH. Yang kata MIC tak jaga kuil itu PH, ujar beliau lagi. Oleh itu, menurutnya yang menghantui PH hari ini bukan orang lain, malah PH sendiri. Perihal PH melakukan apa yang mereka lawan hanya membawa satu maksud. BN adalah betul, tulisnya dalam postingan Facebooknya. Nah, apa pandangan rekan-rekan di luar sana? Adakah dakwaan ini atau pandangan ini betul? Atau memang apa-apapun atau sesiapapun yang menerajui kerajaan akan menghadapi masalah yang sama? Walau apapun, kita berharap Malaysia, negara kita, akan menjadi hebat satu hari nanti. Bukan tak hebat sekarang, memang hebat. Cuma orang putih kata trust the process. Sekian. Kejap. Ruangan komen terbuka. Sesiapapun boleh mengutarakan pandangan masing-masing. You are all welcome. Semua boleh singgah. Sekian.
berkata benar, manakala Anwar menipu rakyat. Rakyat mangsa kenaikan harga diesel. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin tepat menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat langkah PMX Datuk Sri Anwar Ibrahim menaikkan harga diesel sebanyak 1,20 ringgit atau 56% daripada harga sebelumnya. Muhyiddin juga menegaskan bahwa Anwar menipu dengan mendakwa kenaikan harga subsidi ini hanya akan menjejaskan golongan maha kaya dan warga asing. Hakikatnya, kenaikan harga diesel ini menjejaskan kehidupan rakyat biasa serta meningkatkan kos operasi pesawah, petani, peladang, peniaga kecil, dan kontraktor kecil. Tidak sampai 48 jam selepas kenaikan harga diesel diumumkan, beberapa sektor telah mengumumkan kenaikan harga perkhidmatan dan barangan masing-masing. Pengeluar konkret, syarikat penunda kenderaan, dan pekebun sayur di Cameron Highlands adalah antara yang terawal mengeluarkan notis kenaikan harga. Persatuan Pengusaha Lori Tipe menyatakan kos bahan binaan akan meningkat sebanyak 30%. Terdapat keluhan daripada kontraktor kecil mengenai kenaikan harga tanah selori tayar 6 daripada Rp180 kepada Rp250 yang sudah pasti akan meningkatkan kos pembinaan rumah. Walaupun tiada notis rasmi, terdapat keluhan pesawah bahawa kos mengerjakan sawah meningkat daripada Rp450 serulung kepada Rp738 serulung. Sewa traktor meningkat daripada kos Rp80 ke Rp120 serelung. Kos pengendalian mesin padi meningkat daripada Rp130 ke Rp180 serelung. Sewa backhoe JCB pun naik daripada Rp450 sehari kepada Rp550 ke Rp700 sehari. NGO Kebajikan Malaysian Relief Agency MRA menyatakan kegiatan membantu rakyat turut terjejas akibat kenaikan harga diesel kerana kenderaan 4-wheel drive yang mereka gunakan untuk mengangkut barangan bantuan menggunakan diesel. Malah kerajaan tidak pernah terfikir bahawa lembu korban dan tong gas juga diangkut dengan kenderaan diesel. Dengan kenaikan harga diesel, harga satu bahagian lembu korban meningkat Rp100 dan harga satu unit tong gas meningkat daripada Rp31 kepada Rp35. Tidakkah ini menyentuh kehidupan rakyat biasa, bukan golongan maha kaya dan warga asing? Kenyataan Muhyiddin mewakili suara rakyat biasa, pesawah, petani, peladang, penegak kecil dan kontraktor kecil yang terkesan akibat kenaikan harga diesel. Tidak ada satu perkataan pun dalam kenyataan beliau yang menyebut beliau menyokong penyelundup. Seperti mana yang dijangka Perdana Menteri ke-10, Menteri-Menteri dan Kerajaan Madani amat defensif, berada dalam penafian in denial dan bersikap kami tidak pernah salah apabila berhadapan dengan kritikan rakyat dan pemimpin pembangkang. Dalam mod defensif, mereka dengan pantas melabel dan menuduh pengkritik mereka sebagai menyokong golongan maha kaya, warga asing, ketirisan dan penyelundupan. Dalam mod penafian, mereka tidak dapat menerima hakikat bahawa tindakan mereka telah mengakibatkan kesusahan kepada rakyat, peningkatan harga barang dan peningkatan kos dalam sektor binaan, pertanian, perkhidmatan dan banyak sektor yang lain. Dalam mod kami tidak pernah salah, yang salah akhirnya adalah rakyat. Bagi mereka, tidak mengapa untuk kerajaan menaikkan harga diesel dan kadar SST dalam sektor logistik. Itu tidak salah. Yang salah tetap rakyat. Walaupun mereka terpaksa menaikkan harga barang dan perkhidmatan disebabkan peningkatan kos berikutan kenaikan kadar SST dan harga diesel. Malah nelayan pun dipersalahkan atas kegagalan kerajaan mengawal ketirisan dan penyelundupan diesel. Walaupun cerita menteri mengenai penyelundupan diesel oleh nelayan ini tidak masuk akal, namun yang salah tetap nelayan dan yang salah tetap rakyat.
Mereka gagal menerima hakikat bahwa langkah menaikkan harga diesel ini dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa proses libat urus dengan pemegang taruh, tanpa mekanisme yang jelas, dan dengan perancangan separuh masak. Selepas mengumumkan kenaikan harga diesel, barulah mereka sadar yang mereka terlepas pandang banyak perkara, termasuk mengenai mesin yang digunakan oleh pesawat, petani dan peladang serta kekerapan penggunaan mesin dan kendaraan diesel dalam sektor ini. Malah mekanisme sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan penentuan harga fleet pun belum diperincikan dan dimuktamadkan. Selemas dihujani kritikan demi kritikan dan keadaan menjadi huru-hara, barulah wakil kerajaan terhekeh-hekeh melakukan libat urus. Tidakkah ini contoh ketidakcekapan, kebebalan, dan kegagalan merancang kerajaan madani? Adakah semua perkara yang disebut tadi adalah mengenai golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan? Tidak sama sekali. Naratif golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan adalah naratif ciptaan kerajaan untuk memberi justifikasi kenaikan harga diesel dan penafian hak subsidi rakyat. Ia juga naratif untuk menutup penipuan dan kelemahan, penguatkuasaan, serta kepincangan perancangan kerajaan. Hakikatnya, Anwar telah gagal menunaikan janji untuk menurunkan harga minyak. Rakyat tidak marah jika Anwar tidak pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak 24 jam selepas dia mengangkat sumpah. Rakyat marah karena Anwar pernah berjanji tetapi tidak mengotakkan janji. Hakikatnya, Anwar juga menipu apabila mendakwa kenaikan harga diesel ini hanya memberi kesan kepada golongan mahakaya dan warga asing, sedangkan ramai rakyat biasa terjejas dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan berikutan perancangan separuh masak Anwar. Adakah Muhyiddin menyokong penyelundupan apabila mengkritik Anwar? Tidak. Muhyiddin hanya menegaskan bahwa pertamanya Anwar adalah penipu, keduanya Muhyiddin mahu menyadarkan Anwar bahwa bukan golongan mahakaya dan warga asing yang terjejas, tetapi rakyat biasa yang menjadi mangsa kepada dasar perancangan separuh masak dan tindakan Anwar menaikkan harga diesel. Penulisan ini telah ditulis oleh Tun Faisal Ismail bin Aziz, Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan. Jadi pendengar di sana, apabila telah mendengar penulisan beliau tadi, apakah pendapat Anda? Adakah Muhyiddin betul dan Anwar itu salah? Atau sebaliknya? Mungkinkah ada sebab lain kenapa tindakan Perdana Menteri ke-10 kita, Anwar melaksanakan dasar-dasar seperti ini? Adakah ia satu langkah yang terburu-buru? Atau ia adalah satu langkah yang betul? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share.